Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita, kita buka kitab baru dah. Maqalat Asri, teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai sirah pula dah. Teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai sirah oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Tidak syak lagi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Allah SWT di atas muka bumi ini. Kepribadian serta cabaran liku perjalanan dakwah baginda selalu utusan Allah SWT di atas muka bumi ini bukan sahaja diiktiraf dan dimuliakan oleh orang Islam sahaja, bahkan seluruh makhluk mengagumi, mengagumi dan mencontohi baginda. Sirah perjalanan hidup baginda, para sahabat serta para salafus soleh terdahulu menjadi ikutan dan panduan oleh manusia sehingga akhir zaman. Teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai sirah adalah nasihat, teguran dan pemurnian sejarah sirah. Sejarah, pemurnian sejarah oleh Maulana Muhammad Asri Yusof kepada umat Islam berkaitan sejarah yang perlu diperbaiki dan diperbetulkan demi menjamin penyebaran fakta sirah yang benar berdasarkan sumber yang kuat dan berautoriti dan tidak merosakkan agama lah. Kadang-kadang mengganggu sahabat dan merosakkan maruah Nabi ni, macam-macam lah kalau tidak jaga betul fakta sejarah, fakta sirah. Antara perkara yang dibincangkan dalam buku ini adalah pertama, sejarah sistem penghalifahan terawal oleh Islam. Yang kedua, sejarah pemerintahan Khalifah Muawiyah. Yang tiga, cerita fiksyen dalam sejarah Islam. Yang keempat, Sayyidina Hasan jago seks. Betul ke tidak dah? Mudah-mudahan dengan memahami nasihat dan teguran ini, fakta sirah dapat dipelihara dan tidak mudah disalah tafsirkan oleh para penyelewengnya. Okey, itu muka surat belakang dia. Kita pergi pengantar penulis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam buat junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Alhamdulillah atas rahmat dan inayahnya, maka saya, Maulana Asri lah, dapat terus menulis demi menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Siri buku teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai sirah ini adalah hasil usaha pihak penerbit bersama yang berbahagia Ustaz Ahmad Zahiruddin Muhammad Zabidi, Ustaz Muhammad Hanif Awang Yahya dan Ustaz Hafiz Zaini dalam menyusun semula penulisan saya dalam buku Maqalat Asri yang pernah diterbitkan lama dahulu, tahun 90 lagi awal. Alhamdulillah, penulisan yang saya sediakan bertahun-tahun dahulu dapat disusun semula oleh penerbit dan dijadikan 3 buku yang memberi fokus kepada 3 tema besar dalam Islam, iaitu akidah, sirah dan hadis. Ketiga-tiga tema ini sesuai dengan situasi yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini, iaitu keadaan umat Islam di Malaysia yang terlalu bermudah-mudahan dengan urusan hadis dan keperluan kepada sistem saringan hadis yang kuat dalam kalangan kita. Tapi hadis lah, bukan ikut jumpa hadis, terima habis, saya habis. Yang kedua, keadaan orang Islam yang mungkin tidak tahu mengenai beberapa riwayat sirah yang perlu saya makan dan perlu tindak semula. Cek balik riwayat sirah. Serupa belakang. Cerita sirah kan ada banyak bercanggah ni. Ni pergi pakai jumpa kadang-kadang. Jumpa satu tu je pakai muktamad lah. Yang ketiga, keadaan umat Islam yang Malaysia keliru melibatkan perkara seperti Nur Muhammad, kumpulan Batiniyah, Syiah Batiniyah ataupun Sufi Batiniyah dan Syiah yang mengancam akidah. Oleh sebab itu, tajuk teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai sirah dipilih supaya kita semua mengambil berat soal penting yang berlegar di sekeliling kita. Sebenarnya para ulama umat sudah pun membincangkan dengan panjang lebar mengenainya. Saya berharap buku ini dibaca dengan hati yang terbuka demi memastikan kita bersama-sama berdiri atas landasan kebenaran, berpaksikan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta panduan para ulama yang muktabar. Saya mengambil peluang ini untuk menzahirkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Ahmad Zahiruddin Muhammad Zabidi, Ustaz Muhammad Hanif Awang Yahya dan Ustaz Hafiz Zaini atas bantuan yang diberikan bersama pihak penerbit bagi memastikan bahan ini siap. Kepada pihak penerbit, saya merakamkan jutaan terima kasih juga atas inisiatif dan komitmen untuk merealisasikan projek buku ini, terutamanya kepada Tuan Muhammad Ikram, Muhammad Nur Wazir selaku pengurus besar penerbitan dan individu yang bertanggungjawab menguruskan keseluruhan projek buku ini. Ucapan penghargaan juga kepada anak ganda saya, anak Maulana Asri lah, iaitu Ustaz Muawiyah
Kerana menjadi orang tengah yang mengkoordinasikan semua proses gerak kerja melibatkan semua pihak sehingga bahan penerbitan ini berjaya dihasilkan. Semoga karya ini memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua serta menjadi amal soleh penulis di sisinya. Belanda Muhammad Asri Yusof, Darul Kausar. Okey, pengantar penerbit. Setinggi-tinggi kesyukuran bagi Allah SWT yang menguasai dan memiliki segala keilmuan yang mulia dan penuh hikmah. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang diutuskan sebagai pemimpin, pendidik, suami dan ayah kepada seluruh umat manusia sepanjang zaman. Selawat dan salam buat para sahabatnya yang mulia, menyampaikan dan mendidik masyarakat Islam dalam komuniti yang sejahtera dan harmoni. Ucapan terima kasih kepada murabi ummah, pendidik ummah lah, untuk guru ummah lah. Belanda Muhammad Asri Yusof di atas penghasilan karya teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai sirah ini. Buku ini adalah kesinambungan dan susunan semula oleh penerbit terhadap karya asal Maulana Muhammad Asri Yusof yang berjudul Maqalat Asri, yang himpunan tulisan Maulana Muhammad Asri Yusof dulu dah tahun 90-an. Lepas pelihar. Karya Maqalat Asri ini menghimpunkan semua bahan tulisan ilmiah yang ditulis oleh Maulana Muhammad Asri Yusof di sekitar tahun 80-an sehingga 90-an. 80 hingga 90-an, awam benar dah. Atas cadangan dan hadiah daripada murid yang mengikuti kelas beliau, pihak PTS bersetuju untuk mengambil inisiatif menyusun dan menerbitkan semula karya ini agar ia tidak luput di telan zaman. Karya asal yang membahaskan lebih daripada 25 bab dan setebal 141 halaman ini disusun semula dan dipecahkan pada 3 tema yang berbeza. Ketiga-tiga tema ini disusun dalam 3 buku yang berbeza. Pertama, teguran jujur dan suci terhadap umat mengenai hadis. Yang kedua, teguran jujur dan suci terhadap umat mengenai sirah. Dan yang ketiga, teguran jujur dan suci terhadap umat mengenai akidah. Ketiga-tiga buku ini disusun dan diberikan nafas baru dengan penyampaian dan susunan yang menarik serta mudah difahami oleh semua golongan pembaca. Sekali lagi, PTS ucapkan jutaan terima kasih kepada penulis Maulana Muhammad Asri Yusof kerana sudi memberi keizinan kepada kami untuk memberi nafas baru terhadap karya beliau. Terima kasih juga kepada anak murid yang melontarkan idea dan cadangan sehingga terhasilnya buku ini. Semoga pahala dan jariah yang berterusan mengalir dan menjadi saham pahala buat mereka. Akhir sekali, terima kasih terhadap pembaca yang membaca buku ini. Semoga dapat menambahkan lagi pengetahuan dan maklumat yang dapat membimbing diri ke arah jalan yang lebih diridai oleh Allah. Sekiranya terdapat apa-apa kesalahan maupun cadangan dalam penyusunan semula karya ini, boleh terus menghubungi kami di PTS. Semoga dengan usaha ini dapat membantu merancangkan budaya pembumian ilmu yang berilmiah kepada masyarakat. Seterusnya memberi nafas baru terhadap karya yang hebat ini. PTS Publishing House Sdn Bhd. Okey, senarai kandungnya kita baca umumlah. Bahagian pertama, studi perbandingan tentang konsep kekhalifahan sebagai warisan kepimpinan Islam. Khalifah, apa beza dengan imamah Syiah ni? Lepas tu Khalifah Rashidah, Khalifah Ammah, Khalifah Khassah dengan apa dah? Cara-cara pelantikan Khalifah. Hak-hak Khalifah dah. Batas-batas ketaatan dari Khalifah. Khalifah Khassah. Macam-macam lah. Walatul Faqih. Kepimpinan ulama' setelah mana pula dah. Syiah tu macam mana pula dah. Lepas tu yang bahagian kedua. Sayyidina Muawiyah Khalifah Rashid antara anaya. Banyaklah perbincangan di sini. Bahagian ketiga, pemurnian sejarah awal Islam. Banyaklah cerita-cerita yang perlu diperbetulkan. Bahagian keempat, pemurnian dakwaan Sayyidina Hasan jago seks. Ni kita suhu. Hasil Ali lah dah. Tongkat Ali lah dah. Hasil ni kau 400 orang bini lah. Nikah cerai betul ke tidak dah. Bahagian kelima, anak cucu Nabi Muhammad SAW yang dilupakan, dipinggirkan. Ingat cucu ni hasil Husain. Padahal ramai lagi anak cucu Nabi dia. Termasuk nama Ali. Tapi pok yang lain lah. Dah waktu dah ada lagi anak Zainab lagi apa, Nabi saya lagi dah. Anak kepada Amr bin As. Bukan anak pada, tak apalah anaknya Zainab dah. Jadi ada Nabi duk cara dan Nabi jaga lebih daripada hasil Husain. Tapi tak tahu kita Melayu, tak tahu mana dah. Okey, bahagian pertama kita baca sekat mana boleh. Studi perbandingan tentang konsep kekhalifahan sebagai warisan kepimpinan Islam. Setahu mana konsep tu dah. Adakah dia akidah tak percaya jadi kafir ke apa ke dah, ataupun tuduh macam-macam lah sistem khalifah ni. Adakah dia dalam perbahasa fiqh saja ke dah. Okey, pendahuluan. Akhir-akhir ini kecenderungan
Dalam mengaburkan mata umat Islam tentang kegemilangan sistem khilafah Islamiyah, pada abad permulaan menjadi semakin ketara. Kadang-kadang bunyi gerakan Islam, tapi ada pengaruh Syiah. Ia jadi puduh dah. Jadi tak molek budak khalifah ni. Sebahagian daripada mereka berani pertikaikan kekhalifahan para Khulafah Rasyidin. Bukan khalifah selepas Khalifah Rasyidin. Ataupun khalifah hak peringkat awal, Khalifah Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman. Umar Uthman pun kena berat dah. Bahkan mereka menyebarkan cerita-cerita daripada musuh Islam yang menaruh dendam serta iri hati terhadap sistem khilafah yang unggul kepada para khilafah yang menjayakannya. Sebenarnya hebat. Termasuk Muawiyah dan seterusnya pun hebat-hebat belaka dan banyak jasanya pada Islam. Tapi ditutup dengan berita-berita palsu. Cerita-cerita sirah sejarah yang telah ditulis, disebarkan oleh para pendeki pendendam dah. Sebenarnya kecenderungan yang berbahaya ini bukan satu fenomena baru dalam sejarah Islam. Nama dah benda ni. Tetapi ia lahir bersama-sama kelahiran gerakan Sabaiyah. Syiah ni lah. Ibn Sabat. Sabaiyah yang dirancang penubuhannya untuk memadamkan cahaya khilafah Islamiyah pada permulaan sejarah Islam lagi. Dia sebenarnya zindik. Dia menentang Islam dari dalam. Tapi dia guna slogan. Itulah Imamiyah tu slogan apa? Keturunan Nabi dah. Anak cucu Ali dah. Sebab Sabaiyah ni akak dah. Dia guna slogan Islam juga dah. Dia kata dia dasar Islam juga. Lepas tu dia kapir orang, sesatkan orang lain, balas orang lain. Dah. Dia kata dia dah bela anak cucu Nabi dah. Jadi dia guna slogan Islam juga, slogan yang comel. Tapi dengan maksud yang jahat dah. Ada setengah tu bubuh nama gerakan Islam, tapi guna slogan yang comel, tapi maksud yang jahat pada juga dah. Jadi begitulah dulu Syiah dah. Di satu parti politik, bukan style demokrasi lah. Parti politik style Syiah ni, maksud yang jahat. Dan zindik banyak yang kafir berlaku dalam Islam dah. Munafik. Ini adalah satu gejala buruk yang sentiasa ditentang oleh para ulama' dan cendekiawan Islam. Namun lantaran mendalamnya akar umbi kecenderungan masyarakat Islam sehingga menjadi sebahagian daripada literatur Islam ni. Maka kita mendapati ia dibajai bagi mengeluarkan tunas-tunasnya dan menjadi pokok yang rendang ditegakkan oleh batang yang teguh. Akibatnya rasa kini kehilangan pedoman dan contoh misali. Ia dapat membimbing mereka ke puncak kepimpinan. Jadi anggap boleh menjadi sebaik-baik umat untuk kebaikan dan kehormatan manusia. Kini mereka menganggap para khulafah yang seharusnya dijadikan contoh itu digambarkan sebagai orang yang gila kuasa. Ini kalau kita baca sejarah, kitab lagi besar, Tarikh Al-Umam Memuluk, Tabari pun, kita akan nampak kegilaan kuasa dia melebihi daripada gila kuasa zaman ni dah. Tak cukup jumlah ni dah. Dah. Gila kuasa tak cukup jumlah dah ni, dulu kuat lagi kalau kita baca sejarah. Nampak jahat dengan sahabat-sahabat. Sedangkan sahabat-sahabat ni generasi yang terbaik. Betul ke tidak? Oleh sebab itu, dan jangan percaya teguh lah dah. Malah nak Abdul Alim Madudi pun kalau kita tengok cara percaya ke sirah tu, dia tak terima cara hadis ni. Menyebabkan cerita-cerita karut yang merosakkan, menjatuhkan maruah sahabat, dia terima dah. Dan seolah-olah dia terima juga pendapat Syiah dia sekali, dia nampak tidak mengagungkan sistem khilafah daripada para sahabat dah. Terutama hak berat dah, Uthman dan Muawiyah dah kena berat dah. Maka muncullah dalam masyarakat Islam pemimpin-pemimpin yang zalim dan tenggelam dalam kepura-puraan hidup serta mengambil alih kuasa. Tuduh lah fitnah ni. Alasan tersembunyi yang sering diperkatakan mereka lebih baik daripada para khulafak yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah SAW, namun masih wujud pemimpin-pemimpin yang istimewa. Mereka ini tidak memakan harta zakat, tidak kedekut, tidak pernah membakar kampung serta penduduknya. Dan semasa memegang jatah khilafah tidak pernah memaksa orang dengan meletakkan pedang di leher supaya berbai'ah kepada mereka. Macam-macam lah cerita ni, seolah zalim dah. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi zalim dah, macam-macam dah. Betul ke tidak Kita ni kaji semula lah, betul dia. Riwayat sirah, sejarah, kadang-kadang ada tokoh tambah. Selain itu, timbul pula keraguan dan keheranan terhadap pengakuan dan pengiktirafan daripada Rasulullah SAW kepada mereka yang dikatakan zalim itu. Nabi iktiraf, Muawiyah baik, Yazid baik. Lepas tu, macam-macam lah. Puji bukan main lagi, Hasan baik. Tiba-tiba, Syiah ni jadi jahat belaka dah. Sejarah, bukan Syiah lah, sejarah tu sendiri yang telah dimasukkan cerita-cerita oleh golongan-golongan yang Syiah, yang diterima pakai oleh orang yang mengaku ahli sunnah ni, jadi masalah lah.
Jadi pelik. Nabi puji bukan main sahabat ni. Tapi cerita ni jahat doa ni. Muawiyah jahat, Utsman jahat dah. Di kesempatan ini polis ingin menarik perhatian saudara sekalian tentang sebuah hadis Rasulullah SAW yang meletakkan satu tanggungjawab yang besar ke atas kita yang menghadapi fenomena seperti yang disebutkan tadi. Sabda baginda SAW diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu katanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza la'ana akhiru hadhihi al-ummah awwalaha, faman katama hadithan faqad katama ma anzalallahu azza wa jalla." Apabila generasi kemudian daripada umat ini, laki kemudian daripada sahabat dan seterusnya lah, kita lagi kemudian lah dalam kita ni nak. Kemudian daripada umat ini, umat sahabat ada dari mengutuk generasi kemudian maksudnya umat akhir zaman lah, mengutuk generasi awalnya, umat yang selepas sahabat lah, kutuk generasi awal, generasi sahabat. Maka pada waktu itu sesiapa yang menyembunyikan hanya satu hadis saja, berarti dia sudah menyembunyikan sekalian ajaran diturunkan oleh Allah SWT. Kalau kata hadisan, dia disembunyi, tak sebut satu hadis pun jadi rosak dah. Ini cerita habis ilmu agama ni. Ketidakkah ia akan merosakkan, menjatuhkan agama sendiri kerana kejatuhan para sahabat, kerana dikutuk, dibuat cerita-cerita, disebarkan cerita-cerita yang sebenarnya fitnah, reka-rekaan. Hadis direkodkan oleh Imam Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah kitab Al-Muqaddimah bab man su'ila an ilmin fakatamahu, oleh Jabir nombor hadis 263, status dhaif, tapi hadis dhaif. Melalui hadis ini kita dapat lihat kepentingan memelihara kesucian sejarah generasi awal Islam, terutama sejarah Khulafa' Ar-Rasyidin. Yang juga dapat difahami daripada hadis ini. Semoga perbincangan ini sedikit sebanyak dapat membimbing kita dalam usaha menjaga kesucian sejarah Khulafa' Ar-Rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Okey, khilafah menurut bahasa. Khilafah menurut bahasa bermakna pengganti, pergantian, perwakilan, pengambil alihan tempat dan kedudukan seorang atau kedudukan seorang. Ambil tempat atau ambil alih, pengambil alihan kedudukan seorang. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Imam Raghib Al-Asfahani wafat 502 Hijrah berkata, al-khilafatun niyabatu 'anil ghairi imma li ghiyabati al-manubu anhu wa imma li mautihi wa imma li ajzihi wa imma li tashrifil mustakhlaf. Khilafah-khilafah ni ialah penggantian diri orang lain. Sama ada kerana ketiadaan orang yang diganti atau kerana kematiannya atau kerana kelemahannya atau kerana memuliakan orang yang digantikan itu. Gantilah maksudnya. Raghib Al-Isfahani dalam Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran halaman 156. Itu ada pertikaian, boleh ke sebut khilafatullah ni, ganti Allah dah. Pasal Allah ni tidak. Jadi khilafatu hak dulu tidak panggil khilaf asal, dia panggil khilafatu Rasulillah dia. Bakar dia khilafatu Rasulullah. Umar pula khilafatu Rasulillah dan khilafati Rasulullah. Jadi 2 kali pula. Pengganti kepada pengganti Rasulullah. Tapi lepas tu bagi guna Amirul Mukminin, zaman Umar lah, tukar pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketua orang Islam dah. Jadi asalnya gitulah. Kembali makna terakhir itu, Allah SWT menjadikan kekasih-kekasihnya, kekasih Allah lah, sebagai khalifah-khalifahnya, pengganti-pengganti Allah. Ini guna khalifah ni. Di bumi seperti yang dinyatakan oleh firman Allah, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di muka bumi. Surah Al-An'am ayat 1, ganti Allah memakmurkan bumi ke ataupun ganti makhluk lain. Ada perbahasan, tapi tak apalah. Sini kata ada setengah ustaz kita, dia terima gitulah. Tapi saya dengar Dr. Abdul Basit dah, Tuan Guru Dr. Abdul Basit tu dia kata tidak lah. Khalifah ni untuk ganti makhluk ni, bukan ganti Allah ni. Tak tepat lah guna khalifah. Khalifatullah ni tidak tepat. Firman-Nya lagi, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya kami sudah menjadikan engkau sebagai khalifah, pengganti di muka bumi ni. Surah Sad ayat 20. Ganti Allah ke ganti kau? Bukan ganti Allah ni, ganti dalam makhluk lain dah. Ada kata jin, ada kata makhluk sebelum manusia, ada wallahu alam lah. Okey, khilafah, pengganti menurut syariat. Sebelum pergi lebih jauh lagi, elok sekiranya kita mengetahui ta'rif khilafah serta darjat dan kedudukannya dari segi syariat.
Khilafah di segi syariat bermakna satu jawatan yang berfungsi memimpin umat sesuai dengan tuntutan syariat demi kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Jadi, satu jawatan bukan pengganti. Ini maksudnya satu jawatan pimpin umat. Sesuai dengan tuntutan syariat untuk perkara dunia, kemaslahatan dunia dan akhirat. Akhirat penjaga juga. Itu khalifah. Kalau tak cakap agama, tak cakap akhirat, tu bukan khilafah. Khilafah pada hakikatnya ialah jawatan pengganti yang bertanggungjawab memelihara agama dan memimpin dunia. Agama dipimpin, dunia pun dipimpin. Rujuk Ibn Khaldun dalam Muqaddimah Ibn Khaldun halaman 191. Okay, khilafah, imamah dan imarah adalah tiga perkataan yang sama ertinya. Iaitu negara Islam yang meliputi kepimpinan negara Islam yang meliputi kemaslahatan dunia dan agama. Jadi guna khilafah pun ya, imamah pun ya dah. Imamah ni berhi syiah, berhi gunanya biasa guna dah. Tapi maksudnya sama dah, khilafah, imamah, imarah pun sama juga dah. Rujuk Muhammad Rashid Ridha dalam Al-Khilafah halaman 10. Orang yang menjawab jawatan ini dipanggil khalifah. Khilafah tu sistem dia. Jawatan pengganti bertanggungjawab dah. Orang tu jawatan jadi digantilah khilafah dah. Khalifah pula ialah orang yang menjawab jawatan ini dah. Dipanggil khalifah, imam ataupun amir dah. Setengah peranggapan bahawa khalifah bertindak sebagai pengganti Allah SWT. Kerana itu mereka memberi gelaran khalifatullah kepada pemimpin agung negara Islam. Ada orang guna khalifatullah. Dalil-dalil mereka antaranya seperti berikut. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi. Surah Sad ayat depan. Ada kata ganti Allah, khalifatullah. Pengganti Allah. Berdasarkan dalil ini, ulama mengatakan harus memanggil seorang khalifah itu dengan panggilan khalifatullah. Ada hak kata boleh. Ada ulama kata boleh, ada kata tak boleh. Namun jumhur ulama tidak mengharuskan gelaran itu. Tapi jumhur ulama tak beri kata khalifatullah dah. Dan menganggap orang yang memberikan gelaran itu kepada khalifah adalah fasik. Sebut khalifatullah tu fasik dah. Beri gelaran itu dosa, jadi fasik dah. Tak boleh kalau khalifatullah dah. Ada kata boleh, ada kata tak boleh lah. Dalil mereka adalah penggantian atau perwakilan hanya boleh berlaku bagi seseorang yang tiada. Tetapi Allah SWT sebaliknya sentiasa ada dan menyaksikan. Jadi, pengganti hak tak ada. Mati kau gapo kau tak. Sedangkan Allah jaga semua dah. Kita ni Allah tak jaga, matikah gitu tak. Alam ni, alam bumi ni banyak sistem dia. Sistem magnetiknya dah. Sistem peredaran anginnya, peredaran airnya dah. Sistem buminya dah. Magma ada, lava-lava bumi dalam bergerak tu semua ada fungsi. Kalau satu yang sistem tu jam dalam, matikah habis manusia ni. Jadi semua tu Allah jaga dah. Lantaran itu bagaimana mungkin Allah SWT digantikan? Allah jaga sama kita nak ganti gapo je. Ada tu jumhur ulama tidak setuju guna khalifatullah ni. Hal ini kerana pada suatu ketika ada seorang memanggil Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu dengan khalifatullah. Ada orang panggil Abu Bakar khalifatulllah. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu menjawab, aku bukan khalifah Allah SWT tetapi khalifah Rasulullah SAW. Khalifatul Rasulillah ni. Jadi bukan khalifah Allah tapi khalifatul Rasulillah. Itu Abu Bakar kata jawab lah. Rujuk Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah halaman 15. Ni kitab fiqh siasah dia. Fiqh politik lah. Dan Ibn Khaldun dalam Muqaddimah Ibn Khaldun halaman 191. Menegakkan khilafah ataupun imamah ni adalah suatu perkara yang wajib menurut hukum Islam. Wajib dia. Adakah akidah? Tidak. Tapi secara hukum Islam ni, secara hukum fiqh ni wajib. Syarak mewajibkan atas setiap umat Islam memilih dan mengangkat khalifah. Apabila pekerjaan ini selesai dilakukan, maka ia merupakan hukum wajib ke atas mereka. Sehinggalah khalifah itu mati ataupun dilucutkan jawatan. Wajib umat nanti khalifah sebagai pemimpin lah. Dia bukan istilah khalifah ke apa. Ketua bagi seluruh umat Islam. Baru dia bersatu orang Islam dah. Boleh pimpin negara masing-masing tapi biar ada satu ketua apabila untuk bermusyarak atau untuk bicara kepentingan Islam. OIC pun boleh jadi khalifah. Dan dengan syarat dia jadi ada lah nampak kekuasaan dan dia ada ketenteraan apa.
Ni PBB kontrol belakang, OIC tak ada fungsi ke apa, tak ada faedah juga dah. Tak jadi khalifah dah. Ke antara dalilnya dah. Pertama firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasulnya SAW dan ulul amri antara kamu. Surah An-Nisa ayat 59. Dalil yang kedua ada hadis Rasulullah SAW, man mata wa laysa fi unukihi bai'atun mata maitatun jahiliyah. Sesiapa yang mati dalam keadaan tiada di tengkuknya bai'ah kepada khalifah, kematiannya itu ialah kematian jahiliyah. Ini ada perbincangan setengah anggap macam akidah lah. Tapi secara umumnya jumhur ulama kata tidaklah, dia adalah fiqh. Kematian jahiliyah tu ancaman. Misalnya tidak semestinya mati jahiliyah kafir dah. Mati seperti mati jahiliyah, orang-orang jahiliyah lah. Tapi tidak mesti kafir lah. Jadi dia mati tak molek lah. Berat lah, dosa je lah. Kalau tak cara, tidak berbai'ah kepada khalifah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Al-Mirah al-amri bil luzumil jamaah. Itu maksudnya lah, wajib bersama-sama melazimkan diri dengan jemaah, dengan ketua. Jangan nak tebuk atak semacam dah. Inda zuhuril fitan, jika timbulnya fitnah-fitnah, benda ni tidak semudah kita kata dah. Contohnya ada marah ke Gaza dah, marah ke Hamas, lawan Israel dah. Dia kata akan menjadi kesan lebih buruk pada masyarakat Palestin. Memanglah saya tengok betul juga dah. Tapi kita ni dalam fitnah ni akhir zaman, terutama zaman sahabat pun lagi. Muawiyah dengan Ali pun pening dah kita dah. Dah. Mana so betul dah. Sekali tengok macam Muawiyah betul, sekali tengok Ali betul dah. Jadi tidak semudah tu apabila melibatkan siasah politik ni. Apabila melibatkan kerajaan, banyak perkara dah. Tidak mudah kita nak menghukumkan ni. Gaza ni, Hamas ni, pok-pok baik ni Syiah lah, apa, tidak semudah tu dah. Dah. Allah SWT ni Maha bijaksana. Dia tidak mudah. Betul-betul akidah salah ni betul-betul dekat dengan akidah Islam yang tepat. Tidak bermakna semua yang akidah salah tu Allah redha belaka dah. Ada benda-benda yang Allah maafkan kesalahan golongan Asy'ariyah bergapo dah ataupun sufi dah. Contohnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ni sufi ni, banyak sufi ni, dia ada tok guru dia sufi ke apa dah. Tapi keikhlasan dia Allah moga-moga Allah maafkan lah kalau ada salah silap dah. Setiap tindakan dia atau pendapat dia tidaklah kita wajib terima belaka. Kita kena tapih dah. Dia ada makna semua keikhlasan dia Allah bantu dah sehingga boleh tawan Konstantinopel dah, bukan berakidah salah pun, berakidah sufi, berakidah Asy'ariyah pula dah. Maksudnya ada dah kebaikan. Begitu juga Gaza ada setengah ni ulama salafi ni tak. Tapi totok ni dia kata macam-macam lah. Ada ni apa? Ikhwan Muslimin lah. Apa pimpinan Hamas ni tak supaya dengan pok-pok Ikhwan Muslimin memberontak dah. Melampau ekstremis dan agapo dah. Memberi kesan lebih buruk. Tindakannya menyerang Israel boleh membawa kesan lebih dahsyat kepada masyarakat Palestin. Betul, tidak salah juga dah. Tapi kita tidak semudah tu boleh menghukum orang dah. Kata berat. Dia lah ni jahat setamana Hamas pun. Kan apabila dia kita sebagai makhluk Islam, kita kena sokong dia juga dah. Dan kita tidak mudah mengatakan pandangan kita tu 100% betul dah. Kita kata Hamas tak betul 100%. Jangan mudah gitu dah. Dia peperang lah. Ni banyak pertolongan daripada Allah yang tidak logik sekarang. Walaupun orang Yahudi pun tengok keadaan pelik. Dia tembok dia peluru apa kuat-kuat tengok right. Nah. Seolah ada malaikat kita dulu nah. Siapa setengah tu jadi bengong gila dak. Stres bukan main, perang nampak Gaza ni. Walaupun kalau betul kita kata setengah salafi ni kata akidah tak betul lah Gaza ni apa Hamas ni. Tidak semudah tu dah. Jangan sikit-sikit lah. Dia tepat nak akidah Ahlussunnah Jemaah satu perkara dah. Satu lagi Allah maafkan benda-benda yang istihad payah-payah ni nak. Walaupun tidak betul pun tidak semestinya 100% sesat kafir lalu tidak. Jangan mudah. Simplistik, jangan mikir-mikir, jangan simple sangatlah. Parti Islam kat percaya ikut Islam sama. Padahal ni pun bangang bunyi parti Islam ni tipu orang ni dok. Scammer kuat. Jadi kita jangan mudah ni. Jangan simplistik gapo-gapo ni. Simple je mikir, jangan begitu dah. Tidak kita berlaku zalim kepada saudara Islam kita dah.
Okey, habis. Yang ketiganya, ijma' sahabat. Para sahabat tidak pernah membiarkan berlalunya zaman tanpa khalifah atau pemimpin agung negara. Ijma' dah. Ijma' ni wajib lah. Bukan ijma' ni mesti terus jadi akidah. Dah. Yang keempatnya, qiyas. Tidak ada urusan berkaitan dengan mana-mana kelompok dalam masyarakat boleh berjalan dengan baik dan tersusun tanpa adanya pemimpin yang menguruskan perjalanan kelompok itu. Setiap tempat ada pemimpin. Tidak mesti khalifah negara, khalifah besar seluruh umat Islam. Setiap negara, setiap sekolah, pengetua. Bukan tak ada ketua, ia akan jadi kacau bila huru-hara lah. Tak tahu mak putusan ke apa dah. Nah, tu matlamat nak jaga mesti ada persatuan. Ada satu putusan bersama. Maka perlu adanya seorang pemimpin yang memimpin umat demi keselamatan dunia dan keselamatan agamanya. Dan ini jelas dapat dilihat dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Iza jatama'a salasatun fal ya'ummahum ahaduhum wa haqquhum bil imamati aqra'uhum. Apabila 3 orang berkumpul, maka hendaklah salah seorang daripada mereka dilantik sebagai ketua dah. Matlamat dia suruh jadi ketua juga dah. Ada 3 orang mesti ada seorang ketua. Hadis dari Imam Muhammad al-Musnad Ahmad bab Musnad Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu nombor hadis 11298 status sahih dah. Dikiyah ni. Jadi kiyah dengan ni lah. Seorang 3 orang kena ada ketua, tambah-tambah lah. Negara lagi lah perlu kena ada ketua dah. Begitu dah. Cuma kita jangan rigid lah dengan sistem ni. Bunyi sistem khilafah agak kononnya demokrasi ni harus kata-kata sistem KP lah, sistem liberal lah, sistem apa dah. Ia tidak semudah tu dah. Benda ni, benda yang hidup. Sistem pengurusan ni benda yang hidup. Sebab itu setengah-setengah ulama ni tak. Ia tidak kata tak ada sistem Islam daripada pemerintah. Kadang-kadang ia kata gitu tu bukan apa. Kerana setengah tu rigid sangat. Bunyi sistem khalifah ni matlamat nombor 1. Khalifah ni ketua je. Yang penting bersatu umat Islam. Cara pelantikannya bukanlah memuktamak rigid mesti cara ni. Tak boleh demokrasi ke tak boleh apa dah. Memanglah sebaiknya orang yang terlibat tu dia ada orang yang cerdik. Ni undi satu orang jahil tukir budak tak tahu mana bodoh tipu ke apa perkauman pokok apa penunggang agama ke apa ni habislah dah. Lah ni gitulah nak guna TikTok gak. Tak buat kerja pun tak apa asal ke TikTok dah sokong. TikTok nak duduk tina mana pun tak apalah. Dia apabila jadi gitu nak macam mana tapi gitulah kita kiranya benda tu tidak semudah yang kita sangka dah. Kadang-kadang sistem walaupun nampak dia barat tapi mengurangkan pertumpahan darah kita kena terima juga dah. Seadanya dan tidak jangan anggap akidah pula demokrasi ni Islam mengarut pula dah tapi sebagai mengurangkan kesan buruk daripada takut berlaku pertumpahan darah kerana tidak adanya demokrasi dan sebagainya lah gitulah. Okey, maka hubungan antara khalifah dengan rakyatnya bukan seperti hubungan majikan dengan buruh. Bukan juga seperti diktator yang berkuku besi dengan rakyat jelata di bawah kekuasaannya. Tetapi adalah seperti hubungan ayah yang pengasih dengan anak isterinya. Itu harapan asalnya gitulah khalifah dia. Diriwayatkan bahawa Salman Al-Farisi pernah berkata, sesungguhnya khalifah itu ialah pemerintah yang menghukum berlandaskan kitab Allah SWT dan bersimpati dengan rakyat seperti seseorang dengan anak isterinya. Jadi khalifah tu macam ayah. Rakyat tu macam anak. Saya pada rakyat dia. Sepatut gitulah. Dan berlandaskan kitab Allah. Mendengar keterangan Salman itu, maka Ka'ab Ahbar pun berkata, benar katanya itu. Rujuk Abu Ubaid Al-Qasim bin As-Salam dalam Al-Amwal halaman 9. Khalifah Rashidah pula. Khalifah yang mendapat petunjuk ni gambar perbincangan dia lah. Dia ada, dia tak berapa sini. Ada satu khalifah disebut ni, Khalifah Rashidah ni bukan 30 tahun bukan 4 orang tu, tapi pergi pada 12 khalifah. Tapi sini tak bincang lagi lepas ni kali ada. Okey, Khalifah Rashidah. Khalifah Rashidah atau Khalifah ala Minhaj An-Nubuwah adalah sistem pemerintahan ala pemerintah Rasulullah SAW. Dekat dengan Rasul. Dah. Ala apa ciri-ciri serupa dengan ciri pemerintah Nabi. Dia mempunyai ciri-ciri khilafah ammah. Khilafah umum yang akan disebutkan nanti. Jadi kepemimpinannya menyeluruh umum. Dalam bentuk yang paling sempurna poin dia Khalifah Rashidah paling sempurna dan dipimpin oleh orang yang Rashid ataupun Mahdi.
Jadi orang yang terpimpin dan tepat cara pemerintahannya dengan kehendak syariat Allah SWT. Secara umum gitulah dah. Antaranya disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Ni sebut. Ni sebab kenapa timbul istilah khulafa'ir rasyidin, memang ada dalam hadis yang sahih. Ya. Sunnah khulafa'ir rasyidin. Nabi sebut gitu. Al-Mahdi yang mendapat petunjuk lah ba'di, selepas aku, sesudah Nabi lah. Direkodkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunnah Abi Daud, kitab As-Sunnah, bab fi luzumil sunnah, oleh Irbad bin Sariyah, nombor hadis 24907, status sahih. Hadis sahih lah, riwayat Abu Daud lah. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innahu bada'a hadzal amru nubuwwatan wa rahmah, thumma ka'inun khilafatan wa rahmah, thumma ka'inun mulkan adudan, thumma ka'inun utuwan wa jabriyatan wa fasadan fil ummah, yastahilna al-harira wal khumura wal furuja wal fasad fil ummah, yunsaruna ala dhalika wa yurzaquna abadan hatta yalqullah. Sesungguhnya urusan pemerintah ini bermula dengan kenabian dan rahmat. Kemudian ia disusuli dengan khilafah dan rahmat. Kemudian oleh kerajaan yang menggigit, mungkin zalim ke apalah. Kemudian muncul pula pemberontakan, kekerasan dan kerosakan dalam umat. Mereka menganggap halal sutera, arak, farash, perempuan, zina ke apa ni tak. Ini macam Syiah ni, tahulah. Dan kerosakan dalam umat. Walaupun begitu, mereka akan dimenangkan dan akan terus mendapat rezeki sampai mereka menemui Allah SWT. Benar juga dah. Dapat rezeki juga dah. Hadis direkodkan oleh Imam Abu Ya'la dalam Musnad Abi Ya'la, kitab Musnad Abi Ya'la, bab Abi Ubadah bin Jarrah, oleh nombor hadis 873, status dhaif. Tapi hadis dhaif lah. Jangan pergi kemah lah. Hadis ni dhaif lah. Kuat ni ustaz-ustaz kita pergi hadis ni lah. Masalahnya tak refer tu, masalahnya menggigit tu siapa dia kata boboh atas Muawiyah. Betul tak? Muawiyah ni rakyat saya. Kalau kira rakyat saya lagi pada Ali lah. Kerana dia ni hebat kepimpinan dia dah. Khilafah Rashidah, Khilafah Ar-Rashidin tidak hanya terbatas pada 4 khulafah. Ni akan berbicara lah. Sesudah Rasulullah SAW itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, Sayyidina Umar radhiyallahu, Sayyidina Uthman radhiyallahu, Sayyidina Ali radhiyallahu. Kerana mereka guna hadis Safinah lepas ni kita baca dah. Tapi ada dalil yang lebih kuat, sahih. 12. Lepas ni kita bicara. Bukannya 4 orang tu 12 orang Khilafah Rashidah. Tak apalah kita baca lah hadis yang dijadikan hujah oleh majoriti ulama, kata 4 orang je Khalifah Rashidah. Tapi yang kuatnya bukan 12 berdasarkan hadis yang lebih kuat je sahih. Tapi tak nampak hadis dhaif tu ni menyakit ni. Ulama pun tersasar gitulah. Tak pakai hadis tak berapa kuat ni, pergi kemah keming tinggal tak nampak. Kita apa pelik tak nampak ke hadis ni. Tak perasa ke hadis ni. Kita guru macam mana tak guru tak perasa dah. Kita perasa macam itulah kita baca dah. Tak apalah kita baca dah. Kekeliruan tentang khilafah Rashidah hanyalah 4 orang adalah berpunca daripada sebuah hadis. Al-khilafatu fi ummati 30 sanatan. Thumma mulkun ba'da dhalika. Thumma qala li Safinah. Amsik khilafata Abi Bakrin wa khilafata Umar wa khilafata Uthman. Thumma qala li amsik khilafata Ali. Qala fawajadnaha 30 sanatan. Qala Sa'idun faqultu lahu inna bani Umayyah yaz'umuna anna al-khilafata fihim. Qala kadzabu Banu Zarqa bal hum mulukun min syarril khuluk. Dah. Khilafah sesudahku, sudah Nabi dah. Dia kata hadis Nabi kata ni. Khilafah sesudahku sudah Nabi 30 tahun, selama 30 tahun ni. Dia kata terai 30 tahun. Ni pun masalah bunyi terai setahun ni kita kena mikir sahih kuat sungguh tak? Logik ke tidak? Khilafah sesudahku Nabi, soalan Nabi kata 30 tahun je khilafah. Lepas tu terpanggil ke apa dah? Kemudian akan lahir kerajaan sudah itu. Dia panggil kerajaan dah. Mulkun. Kerajaan beraja ke raja ke kerajaan. Kemudian Safinah berkata kepadaku, kirakan zaman Khilafah Abu Bakar radhiyallahu, Khilafah Umar radhiyallahu dan Khilafah Uthman radhiyallahu. Kemudian beliau berkata, kirakan juga Khalifah Ali radhiyallahu. Kami pun mengira maka kami dapati 30 tahun. Dah. Ada setengah kata hasil pun ada dah sini dah. Tak apalah, yang penting ni nak boboh kepada Ali dah. Nak buat Muawiyah matlamat hadis ni. Sa'id berkata, aku pun berkata kepadanya, kepada Safinah, sesungguhnya Bani Umayyah mendakwa khilafah berada pada mereka.
Ni geng-geng Muawiyah lah. Umayyah nak. Sayyidina Safinah menjawab mereka berdusta. Bahkan mereka adalah antara raja-raja jahat. Mulukun min syarril muluk. Dia kena mikir kita ni. Yallah kau sahih ni. Pelik bunyi ni. Macam ada denda ni. Dan Raja Habsuhu tu, Umar bin Abdul Aziz. Muka turun Imam Umayyah ni juga. Bani Umayyah dia. Raja Umar bin Abdul Aziz dia. Yang sangat adil tu. Umayyah juga. Adakah dia Umayyah ni jahat belakang? Dia kata raja-raja jahat. Maksudnya seterusnya semua Bani Umayyah ni, kerajaan Bani Umayyah tu, raja-raja khalifah Bani Umayyah tu semua jahat ke? Kita gapa-gapa kena mikir dah. Ni masalah kita ni simple sangat mikir, logik tak fikir dah. Dirayah tak ada dah. Okay, hadis ni direkod kat Imam Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi Kitabul Fitan bab ma ja'a fil khilafah oleh Sa'id bin Jumhan. Nombor hadis 2226, statusnya dhaif. Nama hadis ni tidak sahih dah. Dan tidak boleh jadikan alasan sebenarnya nak tawak. Khalifah Umayyah juga termasuk antara Khalifah Rashidah. Tetapi Khalifah Rashidah ghairu muntazimah. Seperti khilafah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ia ada pembahagian lain pula lah. Kita nak pergi mana ya? Padai kali dulu. Tak tahu bila nak habis. Tak apalah, setakat itulah dulu perbincangan kita dan mukaddimah kita ni untuk kitab kita. Dah teguran suci jujur terhadap umat Ibn Sirah dalam bab bahagian pertama ni studi perbandingan tentang konsep kekhalifahan sebagai warisan kepimpinan Islam dah. Macam mana sebenarnya dah Khalifah Rashidah tu sebenarnya setara mana dah. Dah kepimpinannya macam syarat khalifah macam-macam lah perbincangan lagi ya. Setakat tu dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.